Ikanlah oleh kamu akan daku. Dia suruh kena Tuhan, oi beri aku matilah. Kau dia minta doa mati tak jadi kafir lagi. Tapi dia kata nak, jika engkau kehendak mati, padahal aku ni Islam ke kafir tak tu. Dia syok dia bagi. Dia syok. Syok apa maksud 50-50. Aku ni Islam ke kafir, kafir ke Islam. Maka hak ni jadi kafir. Sebab syak tak boleh, dia kena yakin. Dia kata gitu, aku ni kafir ke Islam? Aku rasa kafir dah. Aku rasa Islam. Duk tengah-tengah. Bila duk tengah-tengah, maka orang itu jadi kafir. Ni tengok tuan-tuan, bab masalah akidah kita, agama Islam ni jaga sangat. Mulut jaga, hati jaga. Sebab tu zaman dulu lagi bila kisah ni, kisah apa? Kisah bab jaga iman. Tengok kisah Ashabul Kahfi, orang muda. Ashabul Kahfi 7 orang. 7 orang laki-laki. Seorang nama Tamlikha, seorang nama Konstantinus, seorang nama Malkus, seorang nama Sureyenus. Nama plek-plek demon ni. Demo ni semua 6 orang. Ni nak tengok kisah apa ni? Nak wayak kata jaga iman ni. Perkataan gitu boleh jahannam. Demo ni jadi kerja dengan raja. Raja tu nama Raja Dikyanus. Tengok orang muda lah. Sebab tu dalam Islam ni dia kena ada orang muda, kena ada orang tua, kena ada orang alim, kena ada muslimat. Ni semua orang yang nak bawa bangkit satu-satu. Masjid pun kena ada puak-puak ni. Islam pun dia ada puak-puak ni. Tengok. Ni bak jaga iman. Demo ni 6 orang ni. Ada raja seorang tu dapat berita kata negara tu negara Islam masa. Dengar-dengar khabar raja mati, dia serang masuk. Bila dia serang masuk, dia tawan negara tu. Dia angkit demo-demo ni jadi menteri dia, 6 orang ni. Satu hari dia mengaku dia Tuhan, raja tadi. Bila mengaku Tuhan, hak ke menteri-menteri ni mari pula dengar khabar kata ada orang nak serang raja tu. Raja ni dengar-dengar orang nak serang dia, dia jadi pening kepala, duk serang. Tamlikha pun ni sahabat-sahabat dia fikir kalau macam ni bukan dia lah. Dia ni bukan Tuhan lah. Kalau Tuhan pasal apa dulu orang? Dia mau pun bincang, jumpa dia dengan 6 orang tadi ni, jom kita lari. Lari daripada raja tadi sebab apa? Nak jaga iman. Lari. Bukannya lari duduk di baling mari ke sekupa tanya dawek. Dia mau lari jauh sebanyak, naik kuda dulu. Lari daripada raja tu 8 farsah bersamaan dengan 44,328 km. Tu kisah Ashabul Kahfi tu. Sebab apa? Jaga iman. Tu yang ulama buat kitab jaga iman punya pasal. Kata gini, kafir gini. Lari mana-mana? Jauh mana? 44,328 kilo. Jauh mana? Tak ada keri. Pergi baling 2 jam mata kuning. Tu pun naik motor juga. Berjalan kaki. Sebab apa? Nak jaga iman. Sebab tu ni. Dalam kita ada buat iman ni. Jaga takut terlucut iman kita. Tercucuk Islam. Tengok dia kata apa. Berkata, hei Tuhanku, mati olehmu akan daku jika engkau kehendak. Padahal aku ni Islam atau kafir. Bak iman tak boleh buat itu. Aku rasa Islam, aku rasa kafir. Islam dia kira kafir. Kena yakin kata kita Islam. Ini bak iman. Sebab tu kita jangan kisah. Bila sebut kisah Ashabul Kahfi, sanggup lari sampai jauh negara tu. Takut apa? Takut terasuk dengan raja tadi. Sampai raja hambat demo sampai di satu tempat dalam gua, demo tidur situ. Raja tu mari-mari tengok duk tidur. Raja kata aku nak siksa demo. Panggil tukang hak hikat bata, tutup habis. Tutup gua.
Dengan izin Allah, Allah beri dia mau tidur selama 309 hari bersama dengan seorang penggembala kambing dan juga seekor anjing. Anjing pun beriman. Kalau kita tak beriman, teruk. Tu nak ayat kata kena. Kisah Al-Quran, Allah kisah banyak kisah orang muda umur 33 tahun. Tapi pertahan iman punya pasal, walau demo orang pakaian raja-raja lah, jadi menteri raja, menteri kanan lah, lari lagi tinggal kekayaan, bawa lebih kurang 5 dirham ya, dalam pakai 2 kurma. Sebab apa? Nak jaga iman punya pasal. Kita ini hanyut tuan-tuan, tak lawan. Tu nak kata orang muda ni disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi kita pemik tirulah perangai orang muda hak molek-molek. Antaranya perangai orang muda Ashabul Kahfi ni. Sama lagi kita. Maka orang itu jadi kafir. Iman jangan kata aku rasa Islam, aku rasa ni. Iman kena tetap. Kalau duk dia hukum kafir. Tengok. Dan barang siapa berkata tak kalah, dia kata, kebinasaan hartanya dan anaknya. Contoh ginilah, dia gigi kebun dia, tengok-tengok lah habis pukul dengan ribut banjir semarin. Atau anak dia ia sayang sangat aksiden. Jadi dia tak puas hati. Dia kata kena, hei Tuhanku, Engkau ambil akan hartaku dan anakku, maka Engkau perbuat apa? Tuhan, duk cabut nyawa anakku buat apa? Jadi gitulah tak ada tu ni. Aku baru tanah sangat jaga ni, baru nak kutik turun hujan pula. Kaki gigi kat. Alah gitu. Ada tuan-tuan. Allah baru ya beli buk. Tuhan punya beri banjir, dia tak pasal Tuhan. Ada kampung saya seorang orang tua, zaman tu sekerat mahal RM7. Ingat zaman kerat sekali naik RM7 tu, beramak motor. Tapi bila naik RM7, ustaz mesti musim hujan. Perak motor sampai pukul 11 lah. Naik tu geruk turun hujan, start motor klik sampai kecing gigi, pergi sampai kedai luar. Dia sampai kebun luar saya tu, hujan tak ada, di kebun saja turun. Dia kata kena, hujan ni pun kena semua. Ya, dia tak puas hati dengan hujan. Janganlah, ni jangan ni. Macam ni lah kita pun, kalau Tuhan beri tak kira lah, minta lindung lah, rumah terbakar ke, buk hanyung ke, anak mati ke, bini mati ke, anak aksiden ke, sakut dengan harta benda kita ni. Jangan kata ke Tuhan, hei Tuhanku, Engkau ambil akan hartaku dan engkau ni anakku ni, maka nak buat apa? Dia tak puas hati dengan Tuhan. Ni jadi kafir tuan-tuan. Maka orang itu jadi kafir. Berapa banyak? Tengok masa kes tsunami hak berlaku di Indonesia ni lah. Ramai yang beriman juga. Allah kuasa, Allah hebatnya, bertambah lagi. Ada pula yang tak puas hati, harta habis bangunan. Tuhan. Dia bukan semua, ada yang murtad, ada yang beriman. Ingatlah, bila timpa bala dia akan timbul 2 golongan. Satu hak tak puas hati, mesti ada apa? Aku barulah nak kaya sikit. Tuhan dia punya turun banjir lah. Dia jadi gitu. Dia tak puas hati ni. Adalah ni tak ni. Mau nak buat apa Tuhan? Maka boleh jadikan. Sebab tu beriman sangat penting tuan-tuan. Ingat kisah Nabi Allah Yahya, orang muda ya. Ni tengok, orang muda ni disebut oleh Allah. Sebab tu nak tengok umat balik depan tu, tengok orang muda lo ni. Nak tengok hebat tak hebat, tanya dawet, tengok orang muda hak lo ni macam mana. Kalau orang muda ni mingging, mampus kekeng lah orang tanya dawet depan esok ni. Celak sekor mingging untuk tengok esok ni. Negeri pemik dia. Habis je lah. Kalau dia mau kaki masjid, kaki semayang, kaki mengaji, insya-Allah bahagia Islam kita esok ni. Lepas nak tu orang baik tak baik negara kita, negeri kita, kampung kita, tengok orang muda zaman kita ini. Kalau orang muda kita zaman kaki masjid, insya-Allah maju Islam 2, 3, 40 tahun esok ni.
Sebab demo ni akan pimpin depan. Tapi demo pemingging mapuh kekeng lagi kita depan. Esok nak mayang mayat tak ada orang untuk tengok. Tapi kata dalam hadis Nabi kata, akan Nabi kata yakum sa'atan, Nabi kata berdiri mereka itu satu saat serentak. Tidak ada imam untuk bersemayang jemaah. Nabi sebutlah hadis ni. Akhir zaman Nabi kata manusia akan berdiri sebentar, nak latih tu imam buat semayang jemaah tak ada. Mu naik, aku tak betul-betul macam-macam tak saya. Biu tak zikri 2-3 orang tu BM tengok. Mu naik, mu naik pakai bayar masing-masing kita tengok. Sebab dalam hadis ada. Sebab apa? Sebab zaman ini tengok orang muda dulu macam mana. Kalau orang muda hari ni teruk, depan tu teruklah. Tengok tuan-tuan, Nabi Allah Yahya orang muda juga. Tengok dia tahan iman dia macam mana. Ni nak kisah orang muda ni. Sebab orang tua tanya hari kiok. Saya pun termasuk orang tua lah. Kalau orang muda tak buat molek ini, kita Islam nak harap kat siapa? Kalau orang muda ini bukan kaki masjid, kita bimbang esok depan jahaju kita. Orang muda jahil ni bulan depan-depan tu akan timbul generasi jahil. Tengok Nabi Allah Yahya. Ada seorang raja zaman dia merintah. Nama dia Raja Herodus. Raja Herodus ni dia duk minat seorang anak menakan dia. Pak menakan duk nak anak menakan. Pak menakan nak menakan haram kahwin. Jadi dia duk nak juga sebab Herodia ni lawa, cantik, baudi pun molek, pinggang rapi, punggung huf. Bukannya Melayu kau tanya dawe kau Bali sik dia. Nu orang bahasa lawa nu putih melepak nu. Jadi pak menakan ini raja. Ada kuasa merintah. Jadi hukum syariat waktu tu dalam kitab Taurat tak boleh apa dah? Anak menakan menikah pak menakan macam kita lah. Pak menakan anak menakan tak jatuh sembahyang, haram kahwin selamanya. Jadi raja ni duk nak menakan dia. Dia panggil Nabi Yahya. Tengok orang muda macam mana, orang iman kuat. Mu nak apa? Aku nak beri macam-macam. Mu waktu beri fatwa ya. Royak kata anak menakan dengan pak menakan boleh menikah. Ni tuan-tuan. Tu nak kata kalau orang muda hebat. Nabi Yahya kata tak boleh. Allah kata haram. Raja tu kecil gigi-gigian. Nabi Yahya sila waktu baik fatwa lah. Nabi Yahya belah waktu tu waktu baik istana. Tak takut langsung ke raja. Ya tu sakit dia kena. Pusing gi mari Tino tadi bincang dengan pak menakan dia. Nak buat macam mana? Munak aku juga muntakak dia. Takak Nabi Yahya bubuhlah penjara. Suruh waktu baik fatwa. Fatwa apa? Anak menakan dengan pak menakan boleh menikah dah. Tu soal akidah tuan-tuan. Nabi-nabi haja kita siap. Cara penjaralah. Herodia tadi ni mari depan Nabi Yahya. Nabi Yahya duk zikir dengan Allah. Buka kain baju habis, tak zikri. Kalau kita mepeng gitu ya. Orang Tino nak lawa putih melepak, mari buka perabi. Nabi Yahya duk zikir. Aku takut hanya pada Allah wa tak layak. Keluar wahai perempuan. Betina tu mari duk pegang tunjuk. Sampai betina tu kata aku heranlah. Orang di negeri ni semua minat keku. Pak siapa pun tadi. Aku takut pada Allah. Hei perempuan jalan bertobat. Kata gitu ya. Kalau kita tengok juga sikit-sikit, mengatik juga. Ada tengok tak apa kot, dia main gitu lah. Kita bukan nak tapi tengok juga. Dia awak tak tu ya. Tu kata orang muda hebat. Lah sekali terlepas penjara pula. Tina tu kata kena, wahai raja, kalau mu nak keku, wak mari kepala Yahya. Pancung kepala. Sanggup mati tuan-tuan, bertahan iman. Mati Nabi Yahya saja, Allah turun bala. Mari tentera daripada Babylon serang raja tadi, mati dua-dua habis. Ni tuan-tuan. Tu nak ayat kisah kata apa?
Orang muda dulu-dulu hebat suruh tuan-tuan. Ikih macam tu ya, dia mau tak tawaran dengan betina kan duit ringgit kan. Itu Nabi Allah Yahya. Kita boleh ambil contoh. Sebab apa? Sebab kita harap orang muda ini hebat. Kerana depan-depan kita harap ke demo lah. Nak jaga akan negara, akan negeri agama kita ni. Tengok. Sama lagi. Ini bab iman tuan-tuan. Dan jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Ni ustaz tajwid. Ustaz mengajar Quran. Dia mengajar Quran. Tak. Mengajar Quran orang. Kita penyakit kita punya tu juga. Hatta anak ke ustaz mengajar Quran. Suruhlah tok tu duit sikit. Masa tok tu ni dak sampai 7 orang anak kawan nak masak nasi kita dah. Ada tak gitu kita? Tak cerdik kita ni. Tak boleh berilah ikhlas. Kalau khotak peri ikhlas bukan maksud peri. Kalau ikhlas peri, duit tu iman, elok tu iman, elok tu bila jangan bayar. Nak tengok bang tak bang. Jangan duk bayar semua masjid kepada tok iman, guru-guru kapal, guru-guru takmir, jangan bayar. Aku nak tengok ada nak mengajar mereka. Nak mari dengan pulau bapa apa tok iman pun. Betul iman kita ke ikan. Faham tak? Ni kita faham. Tak boleh ngaji Quran kena free. Ni tengoklah kitab sebut ni. Jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Orang hak mengajar orang lah. Tak kira lah sini mengajar Quran tu satu contoh. Mengajar apa tak kira lah. Dia kata kena bahawa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam. Tiba-tiba dia tubik mulut kata gitu. Dia kata orang Yahudi dengan orang Islam baik orang Yahudi. Pak siapa dia kata gitu? Pada membayar hak gurunya, orang Yahudi fikir juga. Dia bayar juga duit kepada guru dia. Hak kaki kita ni. Dia kata membeza Yahudi dengan Islam. Yahudi lebih tinggi, orang itu jadi kafir. Ustaz kafir ni. Ustaz boleh jadi kafir, ulama besar jadi kafir, ustaz boleh heran tu pak. Kes dulu, kes tak puas hati tak itu. Memang beri lebih kurang ke dia. Supaya tak berumah ke kampung lah. Hak berumah patah pun ni. Masuk siku, masuk jari ni. Beri RM2 suku garang. Kalau bapak apa? Berilah 100. Kalau pergi cek di kedai mu tengok di klinik betul. Daftar saja pun 500 dah. Ni gerak balong-balong pukul 3 pagi. Bapak anak ku accident. Wacah tulang. Pak Lo tu berbakit lah. Tolong perut masuk. Beri RM3. Allah faham kenapa. Kalau bahasa tu kena kuk sangat. Padahal kalau kita pergi klinik, daftar cik, daftar pun 500 dah. Tu mungkin ternyata ya. Metro tu. Daftar saja, tak cek lagi. Cek duk situ 1000 lebih. Orang duduk lagi 1000 lebih. Boleh bayar apa dah? Prek. Tinggal. Yang tok bomoh ni kah, bomoh tulang ni, pukul 3 pagi gerak, tariklah Pak Long tu. Berilah 100 ke 50. Aku itu betul. Lu urap sikit prek satu dia, kau beri RM50. 2 perang RM100. Baru dia pun mari tengok kita dulu. Ustaz tak boleh bagi dulu. Ni mari buang semen pulah kau ni, beri RM10. Kalau bapak dekuk gitu. Tu dia bahasa kita tak nak naik. Dia faham gitu. Tak lebih banyak yang ni. Jadi bomoh bila-bila. Bila kau jadi kaya kata. Tengok faham kan? Tu tengok hak jadi bomoh patah apa tu. Bomoh tulang tu. Jangan kira sangat. Cuba kita kaji kalau pergi klinik apa kata gitu. Tapi kalau bomoh patah, bomoh tulang tu bidang kita lebih kurang. Kadang-kadang pergi garang. Nak buat apa garang? Nak jadi darah tinggi ke darah. Apa kedekut sangat. Itu ya jadi kawan ni pun ustaz tadi pun kata. Dia kata kena Yahudi lebih baik daripada Islam pada membayar hak gurunya. Tak suruh kata gitulah, tapi tentang kata gitu kawan pun. Maka ustaz tadi hak mengajar Quran tadi jadi kafir. Allahu akbar. Nampak tuan-tuan sebab dia beza tinggikan Yahudi daripada Islam. Sebab tu dalam Islam ni jangan tinggi lain pada Islam. Baik agama Hindu, gilah murtad.
Ni Yahudi lah. Lain yang kita buat. Undang-undang hak lo ni molek pada undang Islam, kafirun dah. Sama pun tak boleh. Nabi kata Islam ya'lu wala yu'la alaih. Bawa tengok kita dia kata. Nah. Sebut kafir tinggi pada Islam gitu. Tak kira lah. Lain pada Islam kafir lah. Kata tak apa lagi dah. Jangan nak sebut hak lain pada Islam lebih baik, tak ada. Islam daripada Allah Ta'ala, hak lain daripada makhluk semua. Kalau kita kata lebih baik, jangan. Tengok. Dan jikalau diberi kafir, ni satu puak lagi, yang baru masuk Islam. Apa maksud ni? Kalau orang beri kepada mu'alaf, ada orang kapur kita, di kapur kita ni ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Lepas tu diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat. Masjid pun panggil. Mana-mana mu'alaf dia sebab masuk asnaf. Asnaf penerima zakat. Orang baru masuk Islam. Bukan masuk Melayu. Masuk Melayu tak apa. Dia masuk Islam. Dia Cina masuk Islam. Masuk Melayu jadi pun kita. Maghrib-maghrib kau dah widang di kedai. Tu Melayu. Tu yang penyakit tu. Tahu? Maghrib-maghrib sepak bola gagah. Tu Melayu. Tu dia kata masuk Islam. Masuk Melayu kok mana? Tak ada masuk Melayu kok kita tak jadi. Mana? Mari seorang mu'alaf yakni masuk Islam, orang pun beri duit zakat sebab dia termasuk 8 asnaf yang menerima zakat. Walaupun dia anak toke mas, bukan tajuk kaya, tajuk mu'alaf. Ni dok nak beri kena dia kaya lah. Kaya satu tajuk. Macam amil zakat lah. Tok Imam tak zikri kaya dia. Jutawan sini. Dia mau yakku lah semua bahan tu. Tapi dia sebagai pengutik zakat, dia boleh makan harta zakat. Berapa peratus dia boleh? Kalau 20%, RM100, RM20, boleh dia. Tak boleh buat apa. Walau dia pakai kereta kemah pun. Bukan tajuk miskin sini, tajuk dia amil yang dilantik sultan. Macam juga mu'alaf, walau dia kaya, tapi oleh kerana dia mu'alaf tu, bagi menjinakkan hati dia, kita boleh bayar zakat ke dia. Macam ni lah. Diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat. Orang beri duit zakat kepada harta ke duit tak kira lah, kat orang masuk Islam. Kerana apa beri tu? Menjinakkan hati dia. Kita beri orang kaum Islam sebab nak jinak hati dia. Hati dia dunia lagi. Dia tak apa faham Islam lagi. Jadi dia masuk Islam bagusnya, orang batu sungguh. Nampak tak? Jadi gitu. Maka berkata seorang Islam, dalam ramai-ramai tu ada orang Islam. Aku tak boleh lagi ni. Ini masa tu bola. Kadang-kadang tersilap pandang, kadang-kadang memang tak kena, kadang-kadang dia tak masuk asnah tapi jenak juga. Orangnya kira dengan barang dia tak masuk asnah pun dia ambil. Ingatlah lagi korban ni. Lagi korban lah. Seorang keluarga satu boleh seorang sekilo. Dia awak mari habis keluarga dia boleh 10 orang. 10 kilo. Pasal kalau bapak dia kata apa tu. Macam lagi kita beri duit zakat ke orang, dia tak asnah pun dia kata. Bahasa kita ni. Tiba-tiba berkata seorang Islam, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir kemudian masuk Islam. Duk mi zakat tiap-tiap tu mu'alah tu ya ni. Aku pun kalau boleh jadi kafir kelak, masuk Islam kelak, dia mau pergi zakat. Kena zakat punya pasal ya. Tak itu. Dia sampai kata gitu. Kata kena. Sedak ke dia mu'alah tu ni. Boleh ke dia. Lalu ni aku pun kalau boleh jadi kafir kelak, lepas tu masuk Islam pula jadi mu'alah. Aku supaya diberi orang akan daku harta zakat. Dia buat gitu. Cita-cita jadi kafir mana boleh. Bercita-cita kafir dah. Seperti dia kata aku tak jadi kafir dah. Kalau ni dah nak jadi kafir tahun 2022. Maka kafir
panggil Allah tu dah sebelum tiba 2022. Faham tak? Itu dia panggil, dia beza lah bab akidah ni jaga molek tuan-tuan. Tu bab akidah. Akidah tengok. Qala musannif rahimakumullah. Dan barang siapa menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar, bawa tengok ni seorang sahabat Nabi. Dia kata dak. Bagi Nabi kita, dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi. Dia kata gitu ya. Bila kata gitu bercanggah dengan Quran. Quran kata dua orang yang duduk di dalam gua sur. La taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dia kata takut ni, jangan takut, jangan duka cita. Nabi kata apa? Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Dengan siapa dia tu? Dengan Abu Bakar. Tiba-tiba dia kata, Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi. Allah, dia kata gitu dia. Tengoklah. Barang siapa menafikan sahabat, ni seorang lagi. Tengok Islam naik. Allah buat sihat tu. Seorang yang sokong Islam kuat mula-mula sekali Sayyidina Ali. Orang muda 18 tahun. Islam naik ni orang muda. Dia mula-mula orang seorang tak sokong lagi. Siapa sokong aku? Nabi kata, aku umur 18. Hak tua-tua nu kemah-kemah nu seorang tak berani mengaku. Tapi orang muda pakai. Tu orang muda kena ada. Dalam masjid kita ni kena ada organisasi orang muda. Kena ada bagian muslimat sebab orang muda cepat. Saya try pun ni geng tak zikri wak saya di kampung saya. Saya nak tengok cepat tak cepat orang muda. Saya try pelari kereta saya 120. Turun bukit. Demo naik mutu. Hamak berapi saya kata orang muda. Saya saja nak teh ya. Demo pergi saya kira konvoi mutu rumah saya. Tengok mutu semua geng lapis ni saya kata. Saya kata duduk sini tak syok saya. Jom kita ikut jalan sana. Tu dia jalan. Masuk jalan jadi tu. Kono you, bodoh kono patah tekok bodoh macam-macam gini. Saya saja oleh kata demo suruh saya depan. Kalau saya awak pelan, orang muda dia kena pelan. Saya batai derah tu. Saya awak kereta. Demo awak mutu. Berasak dia kata. Bocok. Baru jadi orang muda. Tidak, jangan jadi orang muda. Kalau orang tua saya tak awak. Pakai kek tu. Dia tak mau. Saya tengok semua geng ni. Dia mau kata syuk. Saya tanya tu siap. Kalau bawa jenis tu kok minat. Satu panggil orang muda, dia tak ada lama. Nak saya siap. Duduk setepat-sepat tu kalau mau duduk sampai sejam 2 jam dia kena. Dia bukan leduk. Orang muda panggil itu. Saya biasa muda saya tu. Jadi main mutu je tu. Satu lagi orang muda lagi, dia senok orang tengok dia. Macam dia press mutu, dia tengok exhaust. Mata dia keling saya dia kata kubeh. Padahal orang kata nak mapuh dah tu. Bisa tu lah dia. Sebab apa dia tak hakik tanya seorang-seorang. Dia dah. Tapi tengah orang ramai dia hakik. Orang muda ni suka perhatian. Cuma kita lah kena cerdik lah. Ajak dia mau pergi molek. Hakik tayar lah juga. Jangan pelajak kata. Berhenti masjid kata semayang sama. Gitu lama-lama dia jadi molek. Sampai umur dia menekat 20 lebih dia tak menyah. Dia automatik berhenti. Tengok. Hak tak berhenti tu memang nak mapuh dah. Tengok Allah subhanahu. Dia akan sampai satu tahap dia tak menyah. Derah-derah kita tak mau. Dia umur sendiri. Sebab tu saya tak kata apa yang muda lapis-lapis baru berarti habis dia. Lama-lama dia molek klik. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Dia supaya orang nak mutah. Orang nak mutah jangan nak larang je bila dia mutah habis. Habis mutah tak apa lah. Kudu sekat dia saat dia mutah lah. Jangan nak derah lagi dia derah. Derah cukup. Terah. Dia terah tu ya. Tengok tuan-tuan. Ni tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sahabat Rasulullah membangun Islam ni, dia kena ada orang tua. Sebab apa? Kita nak bangkit Islam ni kena ada orang tua, kena ada orang muda, kena ada muslimat, kena ada orang alim. Pak jadi. Nabi orang alim. Dan dia penyokong dia ialah orang tua. Abu Bakar. Sebab apa? Sebab orang tua duit banyak. Dia muda kami tak duit kan. Paling tinggi RM2 nak punya untuk TOS mi goreng pada masa saya dulu. RM10 tu kira tinggi dah. RM20 berani pergi sampai baling orang muda tak tanya. Tanya bodik ada 20. Orang tua, nak pergi kena dibaling RM20. Orang tua 300 baru dia berani pergi jauh.
Nampak tak? Sebab orang tua ni dia fikir, dia kira koda tengok orang muda dia gas pinggang je lagi. Sebab tu dia kena dipandu oleh orang tua. Sebab tu satu-satu gerakan kan, gerakan Islam sendiri pun dia ada orang tua. Sebab apa? Orang tua support duit. Satu lagi pertimbangan dia, keputusan dia boleh bincang buah fikiran dia. Orang muda cepat. Kita kata pukul 5, pukul 4.30 dia sampai. Kalau orang tua pukul 4 mungkin ayat pukul 3. Pukul 6 sampai kek. Nampak tu? Tu dia panggil Islam haja kita. Sebab itulah kisah Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan isteri-isteri Rasulullah. Dia nak haja muslimat macam mana cara. Ada yang beri pendapat, ada yang jadi lawan dengan kafir sendiri. Ada bini Nabi tetap Yahudi mati. Ada yang bagian Aisyah turun ubat. Nak ajar dah muslimat juga boleh masuk ke cimpung dalam masyarakat. Tengok. Dia kata kena menafikan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi, maka orang itu jadi kafir. Dia ada tak weh? Ada pahaman. Dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi. Setengah pula kalau Syiah dia kata Abu Bakar apa? Abu Bakar semua sahabat Nabi ni, Ali saja ya Islam. Hak lain murtad habis. Lagi pening kepala lima ni. Tengok. Maka orang itu jadi kafir. Boleh jadi murtad, jadi kafir. Kata apa? Abu Bakar bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tuan-tuan tengok Sultan Muhammad Al-Fatih yang tawang kota Konstantin di Turki daripada kerajaan Bani Umayyah ni. Sayyidina Muawiyah sendiri serang tak boleh tembus tembok kota Konstantin Turki tu 6 lapis. Tembok dia 6 lapis je ni. Mu nak tembok macam mana tembok masuk? Depan ni laut. Dia panggil Teluk Mas. Nak masuk sini pula dia mau bubuh ratai dalam laut. Nak pergi tembok dekat macam mana? Benteng. Dia mampu gatai. Habis zaman Khalifah Muawiyah tak boleh tawan. Berapa kali lagi sahabat mati banyak, tak boleh nak masuk sebab kapal tak boleh masuk. Dia mau tang gatai sini, ni benteng pula 6 lapis. Mari habis zaman kerajaan Osmaniyah, bukan sahabat Nabi dah lima ni. Mari seorang muda, nama dia Muhammad, orang gelar dia Muhammad Al-Fatih. Tok guru dia nama Samsudin, umur 28 tahun. Orang muda, pimpin angkatan tentera 200,000 orang. Tu dia. Umur baru 28. Kita nak pimpin kampung 15 orang tak boleh teruk. Tak ada kerikit pimpin 25 orang pun ni pening kepala. Jangan pergi dulu, dia tak kira baru 25 orang. Ni pimpin 200,000 tentera. Nak serang kota Konstantin yang sahabat Nabi serang tak boleh. Allah beri ke dia ni duduk dengan berdamping dengan alim ulama sedia. Sebab tu kena ada orang alim. Tok guru duduk rapat sedia dah. Tok guru dia nama apa? Iaitu Syekh Samsudin. Tok guru dia. Tok guru pada ni. Apa saja dengan tok guru dia. Umur 28 pimpin tentera. Dia buat peluru saja nak temu tembok tu. Sebutir peluru 1000 kilo. Peluru besi. Tu Islam boleh kita rasa gini tuan-tuan. Demo dulu lawan tengok. Nak pergi masuk dia tembus kota Kristian tu tak boleh pergi. Sebab laut. Demo beratai pula. Dia naik bukit kau ni 3 batu bukit. 70 butir kapal perang. Hei, orang tak biasa buat kerja kapal perang lalu tak bukit. Boleh buat. Dia jadi selak elok macam ni. Nak naik kau ni dia mau beratai nak kena. Naik kau ni. Turun kau ni. Orang tentera Kristian relax memang tak boleh masuk. Mana-mana 20 tahun. Mari Sultan Muhammad Al-Fatih orang muda lagi. Dia bawa tentera 200,000 dengan kapal perang 70 butir nak masuk selat tu, teluk tu. Dia tebang pokok sini, tolak naik kot tu.
tolak kapal laut naik ke bukit. Tuan-tuan, nak dapat Islam, kita gini beranak-beranak Islam terus. Tentera Islam tu mati banyak mana terkapit kayu tak ada kira tu dah. Dah kata bubuh peliking atas kayu, tolak kapal laut, besar pada masjid lagi, suti-suti. Bawa 200,000 orang. Kapal perang. Naik ke bukit. 3 batu bukit. Turun pagi-pagi tengok tentera Kristian tengok tu dia duduk depan siap lah dengan meriam. Peluru sudi peluru berat dia 1000 kilo. Tahu mana peluru besi tu? Tembak lagi sekali pecah benteng. Tawan kota Konstantin. Menang Islam tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang muda macam ni. Nak tengok orang muda tu. Bila hari Jumaat pertama tawan kota Konstantin tu, Sultan Muhammad panggil semua tentera dia, menteri-menteri dia semualah hak ikut perang, duduk di padang nak main Jumaat. Dia tanya pertama lagi, semua siapa-siapa yang dapat daripada akhir balik semua tentera aku ni, yang tak pernah tinggal semayang. Siapa pernah tinggal semayang duduk. Seorang tak bisa tinggal semayang, patut boleh tawan. Kalau tanya kita lah, siapa besok selepas akhir balik besok tinggal semayang? Walau sekali berderu tidur kali dengan ketua-ketua tanya. Sahabat kita sedar umur 25, 24 baru sedar ke masjid. Ni tak. Dia tanya tentera dia berapa ribu orang dengan menteri semua tu. Sebab nak latih tu iman semayang Jumaat tu. Hari pertama kau tawan, hari pertama minggu pertama hari Jumaat nak tawan kota Konstantin tu. Hari pertama nak semayang Jumaat tu, dia panggil semua tentera hak menang tu. Tanya dulu, siapa-siapa selepas akhir balik yang tak biasa tinggal semayang langsung diri. Yang biasa tinggal walau sekali duduk, seorang tak duduk. Nak latih tu iman kita. Semua pekat diri ni. Makna dia tentera dia tu hebat tu Islam menang dulu. Kita gini kah harus semak gagah tu pun teruk. Kali ngaku pun teruk. Jenak berkodok kita pun tak apa. Sebab tu kita gini semak Islam semua becek tengok seka-seka kita. Hak tinggal semayang, hak tak kodok berapa. Dia tanya lagi nombor 2. Siapa lepas pada akhir balik dia tak pernah tinggal semayang rawatib. Semayang tak boleh buat dia. Ada juga yang duduk. Mana dia ada lah juga. Ada juga yang duduk. Mana dia biasa tinggal lah banyak lah juga. Paruh juga lah. Semayang sunat lah. Dia tanya kali ketiga. Siapa yang tak biasa tinggal semayang jemaah? Semua pekat duduk. Tinggal dia seorang yang tak biasa duduk. Tak biasa tinggal semayang jemaah. Tu Allah beri kekuatan dia tu. Dia lah jadi imam hari tu. Tuan-tuan. Tu orang muda nak ya beri. Orang muda belah tu baru boleh tawan. Boleh tawan negara ni kita ke. Tak kata. Tepek poster pecerah maya subuh budak. Aku tahu lah kadang-kadang tu pun. Belarak motor isyak mengerik ke mana tah. Berapi. Baju saya sedia mati syahid. Saya kata syahid kan mati kufur kata. Maya jemaah budak kadang-kadang tu kita. Nampak lah kita ni. Nak tengok macam mana Islam menang dulu, orang muda dia macam mana. Baru kena. Tu yang boleh menang kota Konstantin tu. Bukan suka-suka nak menang. Tentera dia tu pun Allah tak bisa tinggal semayang langsung. Daripada akhir balik sampai hari tu. Dia sendiri tak bisa tinggal semayang tu. Allah, mai mana tuan-tuan? Tak ada lah. Tu tengok. Sama kita sini. Deh, kita ambil sikit-sikit supaya apa? Supaya make semangat kita ni. Fikir tengok. Malah tu cerita dia. Qala musannaf rahimakumullah. Tak mana saat ni tak sudah. Kita. Habis dah. Dan barang siapa dikata orang baginya tiada engkau orang Islam. Ni satu lagi. Orang kata ke dia, "Hei mu mak, mu bukan orang Islam." Kata ke dia gitu. Maka jawab akan dia dengan sengaja. Disengajanya, "Tiada aku orang Islam, memang aku bukan orang Islam." Dia jawab melawak. Melawak atau sengaja kafir. Kalau kamu kata mu bukan orang Islam,
pang, tak apa langsung. Jangan taruh. Jangan kata ya, jangan taruh. Kalau khotakmu tu kata. Dia kau orang kata kita Islam boleh, dia kata mu kau orang Islam kata. Maka jangan kata ya aku bukan orang Islam, kafir. Ataupun diseru orang akan dia, orang panggil dia. Panggil tak apa? Hei Yahudi. Dia jalan-jalan, "Wei Yahudi." Dia apa? "Apa deh?" Duk sambut apa? Mu kata apa tadi? Itu bau kemas dah. Ni orang panggil, "Hei Yahudi." Maka dijawabnya akan serunya. Dia jawab, "Ya, buat apa?" Jangan jawablah. Ataupun, "Hei Hindu, hei Nasrani, hei Majusi," yang lain pada Islam lah. Kalau jawab ya kafir tu. Jika sengaja lah. Kalau dia pun tak faham dengan apa, Mahdi kan, nama dia Mahdi, bunyi macam Yahudi itu bukan lah. Tapi memang dia dengar Yahudi ataupun Majusi ataupun Hindu, tapi dia jawab ya, maka orang itu jadi kafir sebab dia mengiyakan diri dia bukan Islam tu. Akidah ni jaga molek banyak, tambah pula berlakon dalam TV, berlakon jadi macam-macam, semua tokong pun ada, cukup kepala jadi tok saming. Jangan cik pasal akidah berlakon pun dia kira sungguh. Hak sungguh dia kira sungguh, tak boleh. Tengok contoh, jaga molek-molek. Qala musannif rahimakumullah. Tuan-tuan tengoklah. Tu. Dan barang siapa berkata bahawa nabi kita adalah ia hitam. Nabi kulit dia putih kemerahan. Dia kata Nabi Muhammad kulit hitam. Itu dia. Nabi kulit putih kemerahan. Lawa, Rasul semua lawa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabi semua lawa. Kau muka apa kita? Kalau muka macam kita, hilang hikmah menjadi Rasul. Orang nak ikut kena, muka pun tak sempat. Nabi-Nabi Rasul ni penyakit kurat, tak kena sekelar, tak kena panah, tak kena. Kita ustaz tu guru ni panah kurat pun kena. Nampak tak? Penyakit-penyakit mencela-cela tak kena. Tak kena pada Rasul. Seperti penyakit kurat tak kena. Penyakit panah tak kena. Penyakit kusta, penyakit gila tak kena. Tengoklah. Tengok tu dia tak? Nabi-nabi Rasul-Rasul ni hitam pun tak boleh. Hudau. Bila hitam hilang hikmah orang nak turut. Dia kata kena bahawa nabi kita adalah ia hitam. Gitulah. Jangan kata itu. Atau tiada ia dari bangsa Quraisy. Nabi kita bukan orang Quraisy, orang Jawa. Apa gitu. Dia pergi bubuh itu jangan. Jadi kafir tu. Kata gitu. Sebab tu jangan hina Rasulullah ni. Ingat dulu ni. Dia tak cukup janggut ni Nabi Muhammad ni sebab tak ada pisau jilet. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad siapa dulu? Nabi Ibrahim lagi lama pisau dia tu toreh batu pun bertemu. Cakap nak buat jilet nak heran apa? Tapi ada kata gitu. Nabi tak cukup janggut sebab tak ada pisau jilet. Nampak tak? Dia pemain-pemain seolah-olah zaman Nabi tu koma lah. Sedangkan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, Nabi Ibrahim ada pisau. Nah, yang menyembelih kibah tu, nak melih macam mana tak saja. Kibah yang sangat besar Quran sebut. Tengok tuan-tuan, orang tak reti jahil dia kata, kita pun turut menonggek orang bodoh belah tu. Sokong naik api, jadi bodoh gitu. Qala musannif rahimahullah. Gitu. Tengok Abu Bakar As-Siddiq. Malah mana dia sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang royak peristiwa Isra Mi'raj, orang lain semua tak percaya, dia orang yang percaya. Dia kata kalaulah masuk Nabi ni bukan sakat naik ke bumi, dia tertemu langit, aku percaya. Tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hebat dah. Hebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata ia bahawa nubuah itu
boleh hasil dengan usaha. Apa maksud? Seseorang tu dia kata kena nak jadi nabi tu, nubuah tu nabi. Nak jadi nabi tu kita boleh hasil, boleh dapat dengan kita usaha, wirid, zikir polah. Oh, deh. Kita ibadat takarrub pada Allah, kita akan jadi nabi. Oh, tak boleh. Jadi wali boleh. Nah, bukan wali menikah syarat ada anak nikah tak apalah. Ni jadi wali aulia ni. Jadi wali dengan usaha boleh. Usaha mendekat diri dengan Allah, ikut sunnah Rasul, dengan pengajian, dengan ilmu, dengan tarekat apa, boleh naik makam wali. Tapi kalau dengan usaha nak jadi nabi tak akan jadi, sebab nabi dipilih. Kena faham ya? Tapi kalau ada orang kata nak jadi nabi itu boleh hasil, boleh dapat dengan usaha. Hak ni jadi gini. Atau berkata ia bahawasanya aku keturunan wahyu. Apa maksud? Aku dapat wahyu daripada Allah. Mari seseorang tu kata Allah sampai wahyu kepada aku. Hak ni sesat lah. Hak ni bukan dia lah. Turun wahyu ni hanya pada Rasul. Hanya pada Rasul. Atau berkata ia bahawasanya aku telah masuk dalam syurga. Ni seko lagi. Dia kata aku masuk dalam syurga, maka aku makan buah-buahan dalam syurga dan aku peluk anak bidadari. Ni kalau orang kata gini kafir. Aku masuk syurga, nak masuk syurga ke? Nabi Muhammad masuk dulu syurga. Kita tak boleh masuk syurga lagi. Melainkan Nabi Muhammad masuk syurga baru boleh masuk syurga. Tapi tiba-tiba aku telah masuk syurga, dia mengaku gitu. Duk dalam tu pula aku peluk bidadari. Allah Akbar. Ni bidadari banyak senang nak boleh. Ada orang ulama Allah Taala beri mimpi bidadari. Dia mimpi bidadari, dia tengok bini dia mutah. Tengok orang Cina ni mutah tu. Lawa tak mana bidadari tak tu lah. Lawa sungguh lah. Kita tengok penyanyi pun kata kekek. Aku biasa tengok lama-lama hak berlakon gerakah. Nama Pak Ebi Abadi pak. Inspektor Heliza. Mari ceramah di tempat saya ni. Hujan macam ni. Dia mau kata malam ni Ebi Abadi mari ceramah. Ceramah ni kita kerti ceramah. Nak oyak tak apa ni. Kita apa ceramah kau kan. Tapi nak kita tengok tu lah. Naik motor pergi bukit tu, bukit gula tu. Kita pergi pun ni. Pergi sampai sana tu, aku dah ingat sikit orang penuh tengok dulu itu. Dia. Dia dengar dia bercakap. Allah, dia kulit tak ada langsung. Kita banding dengan kampung kita lah. Aku tak kerak aku ni, mek terah. Miyah, biyah, milah kat kampung kita kan. Gitu lah. Kalau tua-tua meleleh gitu elok tengok. Ni artis. Taruh artis tu pula wadah. Ini pula bidadari yang tak pernah dipegang oleh siapa-siapa pun. Nah bidadari lawa sungguh nah. Lawa sungguh tengok. Orang ni kata kena, aku peluk bidadari, dia kata. Aku makan buah-buahan dalam syurga. Dalam syurga ni Tok Guru sebut kata, dia buah kayu dalam syurga, buah lek bawah. Akal lek atas. Kita petik tu. Ni jangan fikir otak kita lah. Dia tak macam di bawah ni. Kena naik kat atas. Tak, dalam syurga dia buah kot tu. Makan dia lazat sungguh. Kita makan bukan sabit lapar, sabit sedap. Atas dunia kita makan sebab lapar. Makan di dalam syurga dia makan sebab sedap, nikmat. Minta doa lah ya Allah Taala. Nak minta doa masuk syurga pun malu sangat, tak pandai ingat amalan langsung kita ni. Tu tengok sahabat Nabi tuan-tuan ni. Seorang baru masuk Islam dia, Abdullah bin Amru, kisah dia. Abdullah bin Amru ni anak dia nama Amru. Ni kawan seorang lagi ni, kawan dia Muaz bin Jabal. Dia Muaz bin Amru. Dia mau kawan dua. Abdullah pak dia ni semua tokon. Kita nak buat macam mana pak aku ni? Dia sayang sangat tokon dia. Nak tidur malam ni dia bubuh minyak wangi molek lah tokon dia tak. Minta maaf, minta apa ke tokon dia semualah. Lepas tu kan
Pagi esok ni pun geng ni mari tengok anak dia nak bipak dia tinggal dia. Ambil tokong tu, thau tanah. Dia bagi-bagi, lah pak siapa pula mau marah kat aku kah? Bagi-bagi esok. Masa tu Tuhan tak beri hidayah lagi. Pak siapa mau marah aku ni, turun sampai tanah ni, ambil pula basuh-basuh sapu pun minyak pula. Nah tu, tokong kawan saya. Sahabat dia orang ni fikir macam mana nak bipak aku ni bersedar sikit ni. Dia mau lomo minyak. Dek. Lomo buat minyak bubuh macam-macam lah. Tak jadi juga. Masuk hari 3 dia memik tu bubuh di bakai anjing. Ambil tokong tak di bakai anjing. Bubuh minyak dulu. Dia pemik malam tu mik pedang sebilah. Ni Allah nak beri hidayah ni. Abdullah ni. Dia tak situ. Kalau mari orang duk kacau apa, suruh lawan diri ni. Geng ni mik tu tok di bakai anjing. Dia bakai esok Allah seretak dengan Allah campak hidayah. Dia tengok ish. Taruh ada dengan pedang pun dia kata tak boleh jaga dirimu. Duduk dalam bakai anjing dia kata. Bukan dia nak macam mana nak jaga aku. Dia kata, dia sedarlah. Allah beri hidayah. Masuk Islam dia. Masuk Islam tu sedar-sedar tu minta nak pergi perang rasa. Bukan duduk cara kata reti mengaji sebab kita lagi. Tak reti pun lagi. Nak pergi perang, dia tua nak pergi perang pun tak gerak badanku. Nabi kata nak pergi perang, orang tua tak lagi dah. Tapi dia pun masuk Islam. Nak pergi perang juga. Dia kena buat macam mana ni? Macam ni lah. Nak perang sehari, nak repun masuk tak boleh. Umar bubuh aku dalam menjenik. Perang dulu dia pakai terbin. Musuh duduk sana no, kata kita lah 100 meter sana no. Nak serbu masuk, dia nak awak pedang tak geraklah. Lalu ni buh aku dalam tu. Dia suruh buh dia situ. Tarik menjenik, punggal tengah orang ramai. Kalau kita tuan-tuan ni mati syahid dia masuk syurga. Allahu Akbar. Tu kisah orang tua. Orang tua masuk Islam sah masuk syurga terus. Tuan-tuan, kalau Allah nak pergi syurga ni bukan nanti nak kena beramal apa ni. Dia pilih baru sangat masuk Islam, bukan faham molek lagi, pergi perang dengan Nabi, dah mati syahid dah. Nak mati syahid, nak lawan tak lagi, boh dalam tu tahu tengah ramai nak hancur, tapi dapat syurga dia. Abdullah bin Amr, orang tua. Tengok ni tuan-tuan, orang tua masuk syurga. Tu tengok. Dapat bidadari sungguhlah dia ni. Hak dia bercakap kata bidadari mimpi sama pucak ni, hak ni bukan dia nah. Hak ni bukan dia. Qala musannif rahimakumullah. Maka orang itu jadi kafir. Muslimat kita juga, orang perempuan. Seorang muslimat yang mula-mula mati syahid masuk surga. Zaman Rasulullah, Sumayyah. Dia mau takak dia paku tangan. Paku tangan sini, paku tangan sini. Suruh tinggal Rasulullah. Tak. Ambil pula sula pula. Mati syahid situ. Tu nak kata orang Tina dia mau keng sungguh. Mati syahid tuan-tuan. Masuk surga Allah Ta'ala. Jangan duk mengaku masuk surga macam ni. Aku masuk surga makan buah ni bukan dia. Mengaku gini jadi kafir. Tengok tak? Dia kata aku makan buah-buahan masuk surga, peluk bidadari, hak ni kafir. Maka orang itu jadi kafir. Kalau macam ni jadi kafir. Adapun macam tadi tak apalah, dia tu memang masuk surga sungguh. Nak masuk surga sungguh. Seorang sahabat Nabi lagi perang masuk surga. Nama dia Mus'ab bin Umair, orang muda juga. Duduk di kota Mekah. Ini orang muda ni masuk surga. Mak dia ni jutawan Mekah. Bila Mus'ab lalu kota Mekah ni, orang Tina tengok, memang nak sebab dengan pakaian berlian apa semua ni. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, seorang muda. Nak apa mak pergi belakang dengan segak dia, dengan lawa dia, dengan mak dia kaya. Bila Nabi hijrah ke kota Madinah, dia nak ikut Nabi. Dia muda lagi. Mak dia mari. Mak dia kata, hai Mus'ab, kalau mau ikut Muhammad, harta apa pun mak tak beri. Anak orang kaya. Supaya pak kita lain kalau kaya lah,
Nak kereta ada kereta semua jini tak lama jini bawa jadi. Segala kereta motor wirago tak wirago semua dah lah. BMW semua dah. Tiba-tiba pak kata siapa tak boleh jadi gini. Maka jawab Mus'ab bin Umair kata, tak apalah. Apa pun tak mau harta mak. Gi seles pinggang ikut Nabi Muhammad jalan kaki tu nak pergi Madinah. Mak dia mari lagi. Hei Mas. Hei Mus'ab. Kalau mau ikut lagi ke Muhammad, mak bunuh diri. Ada lagi tu. Mak bunuh diri. Mus'ab jawab apa? Wahai ibuku, kalau mak bunuh diri, Allah bubuh nyawa pula 1000 kali pun nyawa, aku tak ikut mak. Tu dia orang muda tuan-tuan. Tu nak ayat kata dapat Islam kita ini kerana hebat Islam orang muda zaman Rasulullah. Boleh hebat kita. Tu tak baca habis kisah dia lagi. Duk orang muda ni dengan benda kata benda ni sanggup jalan kaki dia Rasulullah tu berbulan sampai. Tak ada apa satu. Sampai di sana duduk dengan Rasulullah. Dia masuk duduk dengan Rasulullah pergi perang Uhud. Dalam perang Uhud dia mati. Mati. Bila mati ni kain nak selimut mayat tak cukup. Susah dah ikut Rasulullah. Sanggup ikut Nabi susah. Duduk dengan mak sedap. Tapi iman punya bahasa tu nak ya iman orang muda dulu. Nabi tengok-tengok mayat Mus'ab, Nabi teriak tu. Sebab apa? Nabi kata sedihlah dia nak orang kaya ikut aku. Nabi kata berjuang mati tu king nak tutup mayat pun tak cukup. Mus'ab. Lepas tu Nabi paling, Nabi senyum. Nabi senyum. Sebab apa Nabi senyum? Nabi kata, aku nampak bidadari hamba dia dalam syurga tuan-tuan. Tapi dalam syurga dia tu turun malaikat sambut mayat dia naik. Itu Mus'ab bin Umair. Begitu juga seorang sahabat nama Sa'id, orang muda juga, orang kulit hitam, negro, bibir mulut tebal, rambut keriting, seorang tak mau ke dia, tak semak langsung, duit pun tak ada, hamba abdi masuk Islam. Ni tuan-tuan Islam, nak sebut Islam orang muda zaman Rasulullah. Satu hari dia mari Rasulullah, dia kata nak menikah lah. Dia kata nak menikah lah, tapi duit sekupang tak ada. Nabi tulis satu surat, suruh sahabat tulis surat, pergi beri ke seorang laki-laki. Dia tak lupa, dia ambil surat tu gigi kepak kawan tu, tengok-tengok Allah suruh menikah anak dara aku ni. Anak dara dia lawa. Lepas tu Sa'id ni Allahnya hitam semua cukup dengan tak ada duit sekupang apa sekarang. Lepas tu anak dia kata, "Fahai bapa, ini perintah Rasulullah." Sebab perintah surat Nabi, anak dia kata, "Hai Rasulullah, kena terima." Pak dia pun terima. Sahabat pakai kotak duit, beri ke dia nak buat mas kahwin. Lepas tu suruh pergi beli baju lah di pasar. Sa'id pergi sampai pasar, dengar genang perang. Godang genang, genang. Seru saya pemuda-pemuda Islam, jom kita berjihad, berperang. Ada perangan lah tu. Dia ada gitu, baju menikah dengan pedang. Baju menikah dengan pedang. Nak beli baju kan nak beli pedang dia perang. Kalau kita kan ni boleh cuti dah dulu, mau lagi perang mau pergi dulu. Sa'id tak ada, beli pedang, beli perisai pergi perang. Bila pergi perang mati juga Sa'id dalam peperangan. Nabi menangis tengok Sa'id tak ada menikah. Tapi Nabi tengok Nabi menangis, paling Nabi senyum sampai nampak gigi. Sahabat tanya, sebab Rasulullah tadi mu menangis, tadi mu paling. Aku malu, mula-mula tu aku sedih tengok. Lepas tu aku paling muka. Sebab apa? Aku nampak anak bidadari hamba Sa'id dalam syurga sampai terselak betih. Mana dia hamba sungguh-sungguh lah. Orang tina hamba kita sampai selak betih tengok mana. Sa'id je nak lari, anak darah hamba dalam syurga. Ni tuan-tuan, kau nak anak bidadari ikut Islam lah tuan-tuan. Buat kerja Islam, sabar sah, tolak sah hawa nafsu. Keng lah, orang panggil keng dulu. Tahanlah hawa nafsu kita daripada buat maksiat. Orang muda kita ni amal mengaji sungguh, buat amal, mari masjid kuat insya-Allah.
Allah beri kita kekuatan sebagai kita orang muda. Sebab banyak kisah, saya nak ayat sini banyak sangat kisah para sahabat yang berjuang sabilillah, yang kita dapat ni kebanyakan orang muda-muda banyak sokong Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Gitu. Atau berkata ia bahwasanya aku telah masuk dalam surga, maka aku makan buah-buahan dan aku peluk bidadari, maka orang itu jadi kafir. Hak tu tak boleh dah. Macam sahabat tadi suruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau itu bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.